Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada counting student cikgu. Okey. Hari ini kita masih lagi modul 4 perakaunan untuk perkongsian, di mana hari ini cikgu nak ajar sedikit bukan secara penuh bagaimana nak menyediakan akaun pengasingan untuk rugi. Okey. Jadi sebelum kita mula pelajar-pelajar perlu ingat, bila dapat soalan, tolong baca soalan tu dengan penuh dan lengkap. Jangan baca atas, baca bawah, baca tengah. Lama tak boleh nak menjawab. Okey, kita lihat dulu soalan. Okey. Cikgu harap boleh nampak lah Maklumat yang berikut menunjukkan syarat-syarat dalam ikatan perkongsian antara D dan Ni. Untung dan rugi dibahagikan mengikut nisbah modal. Faedah atas modal ialah 8% setahun. Gaji tahunan perkongsi ialah D9,600 dan Ni 9,000. Faedah atas ambilan ialah 10% setahun. Ambilan oleh perkongsi adalah seperti yang berikut. Dia bagi tahu D membuat ambilan pada 1 Oktober. Ni dia buat 2 kali ambilan, iaitu pada 1 Julai dan 1 Oktober. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005, perkongsian dini mendapat untung bersih 26,500. Separuh daripada gaji perkongsi telah dibayar kepada mereka pada pertengahan tahun. Modal perkongsi D ialah 30,000 dan modal perkongsi Ni ialah 20,000. Anda dikehendaki melengkapkan akaun pengasingan untuk rugi yang berikut. Okey, jadi tip yang sentiasa cikgu ingatkan pada pelajar cikgu ialah setiap kali baca soalan tolong highlightkan mana maklumat-maklumat yang penting. Okey, jadi sekarang kita lihat bagi perkongsian dini ni, dia ada ikatan perjanjian perkongsian di mana untung dan rugi dia dibahagikan mengikut nisbah modal. Faedah atas modal 8% setahun dan gaji perkongsi D9,600 dan Ni 9,000 dan faedah atas ambilan dia ialah 10%. Okey, jadi itu adalah ikatan perjanjian perkongsian. Okey, jadi yang bawah tu nampak cikgu dah sediakan akaun yang berbentuk T dan akaun yang berbentuk penyata. Jadi hari ini latihan dia ialah menyediakan akaun pengasingan untuk rugi dalam bentuk T dan juga dalam bentuk penyata. Okey. Jadi sebelum ni cikgu dah ajarkan format akaun pengasingan untuk rugi. Jadi kalau rasa masih lagi kurang faham penyediaan akaun, bolehlah rujuk semula video cikgu yang sebelum ini Okey, kita mula. Okey. Sekarang kita tengok format yang berbentuk T. Okey, kita lihat dulu di sebelah kredit. Sebab kalau yang bentuk T, kredit kalau melebihi debit, dia akan dapat untung. Kita tengok dulu di sebelah kredit. Okey, kredit apa yang ada? Untung bersih. Okey, ada untung bersih kan? Okey, itu dia. 26,500 kita letak di untung bersih bagi bentuk T dan juga bentuk penyata. Cikgu buat dua-dua sekali serentak. Yang kedua, faedah atas ambilan. Faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji perkongsi, pengiraan untung atau rugi. Seelok-eloknya kita sediakan nota. Okey. Sediakan nota untuk pengiraan. Okey, mula sekarang kita nak kira faedah atas ambilan. Okey, nampak dia ada satu ambilan RM440, darabkan dengan 10%, faedah tambilan, darab 3 bulan. Kenapa cikgu tulis 3 bulan? Kerana diambil pada 1
Oktober. Jadi kena kira ya. Oktober, November, Disember. Guna jari tangan tu kira. Ya, jangan malu. Ya. Okey, kita accountant ni memang kita kena kira. Kalau tarikh kena kira dengan menggunakan jari tangan. Tak cukup guna jari kaki. Okey. 3 bulan kan. Oktober, November, Disember. Jadi darab dengan 3 bermakna D punya faedah atas ambilan ialah RM11. Ni, dia ada 2 kali ambil. Ya, membuat ambilan. Yang pertama pada 1 Julai. 1 Julai berapa bulan? Ya, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. 6 bulan kan? Ya, jadi RM80. Darab dengan 10%, darabkan 6 bulan. Ya. Okey. Dan seterusnya, ya, yang satu lagi dia ambil RM800 pada 1 Oktober. 1 Oktober hingga 31 Disember, 3 bulan. Oktober, November, Disember. Ya, 800 darab 10% darab 3 bulan. Jadi, untuk ni kena tambahkan kedua-duanya bermakna faedah atas ambilan dia ialah RM24. Jadi, faedah atas ambilan RM11 tambah RM24 sama dengan RM35. Jadi, masukkan jumlah RM35 tu di faedah atas ambilan. Okey, yang berbentuk T dan berbentuk penyata. Okey, soalnya ya, yang berbentuk penyata kita dah boleh kira ya, untung bersih tambah faedah atas ambilan dah dapat jumlah. Sekarang kita lihat pula faedah atas modal. Okey, faedah atas modal yang diberi mengikut ikatan perjanjian ialah 8%. Di 30,000 darab 8%. Faedah atas modal dia 2,400. Ni 20,000 darab 8% sama dengan 1,600. Jadi faedah atas modal perkongsi ialah 2,400 tambah 1,600 sama dengan 4,000. Okey, kita masukkan. Ya. Okey, sekarang ni ya, faedah atas modal dah selesai. Apa pula? Gaji perkongsi. 2 orang ya, dia menerima gaji di 9,600, ni 9,000. Kedua-duanya 18,600. Okey, apa lagi ni? Okey. Kita dah masukkan gaji perkongsi. Okey, selesai. Bagi penyata dah boleh bergerak kan? Faedah atas modal, tambah gaji perkongsi, letakkan jumlah dan jumlah hasil di atas tolak dengan yang perlu dibayar. Kita dah dapat satu jumlah dan jumlah untung ini kita perlu bahagikan di antara Aina dengan Aini berdasarkan nisbah modal. Kerana ikatan perjanjian dia suruh kita bahagikan mengikut nisbah modal. Okey, bagaimana nak cari nisbah modal? Kongsi untung atau rugi. Nisbah modal 30,000 untuk D dan ni 20,000. Kalau mengikut nisbah dia ialah 3 nisbah 2. Jadi untung kita kena darab dengan 3/5 untuk D dan ni untung darab 2/5 dan kita masukkan di bahagian untung masing-masing dan bolehlah kita tutup akaun pengasingan untuk rugi. Okey, sekian. Terima kasih.